Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Bab pada menyatakan perintah wajib memelihara sunnah Nabi dan adab-adabnya. Sunnah ialah ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Sama ada cakap Nabi ataupun perbuatan Nabi ataupun yang diakui oleh Nabi. Ada orang buat, Nabi tak kata apa. Bermakna bolehlah. Termasuk dalam sunnah. Itu sunnah. Banyak ajaran Islam ni diambil daripada sunnah. Kerana Quran merupakan dasar-dasar yang umum. Yang menerangkan secara terperinci ialah sunnah Nabi. Qala Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr ayat 7. Dan apa-apa yang Rasul bawa pada kamu, ambillah. Apa-apa yang Rasul larang, berhentilah. Berhentilah. Apa-apa yang Rasul suruh, ajar, kena ambil. Apa yang Rasul larang, jangan buat. Maknanya, di sana ada perkara yang diterangkan oleh Nabi SAW. Semayang. Tuhan menyebut dalam Quran, aqimus salah. Dirikanlah semayang. Tak disebut dalam Quran bagaimana cara nak semayang. Cara nak semayang macam mana, adab semayang macam mana, tak disebut dalam Quran. Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bersemayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Nabi kata. Mu tengok aku semayang macam mana, begitulah cara semayang. Macam aku ajar. Di mana Nabi telah diajar oleh malaikat Jibril. Bila turun Quran, perintah semayang, Isra' Mi'raj, Tuhan suruh semayang 5 waktu, Jibril turun ke bumi. Ajar Nabi ambil wuduk. Ambil air semayang. Kita ambil semayang hari ini tu, ikut Jibril ajar pada Nabi. Tak ada dalam Quran secara detail semayang. Maka Jibril ajar Nabi semayang. Bila ada seorang sahabat semayang, dia semayang, Nabi tengok semayang dia dah abang balik. Nabi berpanggil dia. Salli fa innaka la tusalli. Semayang mula, mudah semayang, Nabi kata. Lalu dia semayang mula. Semayang mula, Nabi panggil, salli fa innaka la tusalli. Semayang mula, mudah semayang. Semayang. Nabi panggil. Patutnya dia tanya Nabi hak betulnya macam mana Rasulullah. Ni tak tanya. Nabi panjang, kena panjang. Idza sallaita fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'a. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima. Thumma asjud hatta tasjuda mutma'inna. Hingga akhirnya. Bila musmayang, takbir, kata Nabi, baca sebahagian ayat Quran, rokok dalam keadaan tenang, lepas tu bangun berdiri, i'tidal, lepas tu sujud. Itu cara semayang. Ada orang sia pula semayang terawih berapa minit? Tak ada tamak ni noh. Baca-baca derah. Minit semayang terawih derah, 20 rakaat atau 8 rakaat derah lalu. Dia buat gitu pula. Ada orang sia tu. Saya tanya, dia sembah raja, macam dia buat gitu. Dia wani tak sembah raja buat gitu? Sembah raja, saya tengok. Dia sembah raja ke sembah presiden. Kalau negeri ada presiden, temu ke presiden, buat macam dia mayam di depan presiden. Dia kena lepang. Macam buat. Tuhan mana besar dengan raja? Tuhan mana besar dengan presiden? Kalau kita ngadak presiden, ngadak raja, kena ada adab, ada cara.
Maka menghadap Tuhan lebih lagi ada adab dia. Cara-cara dia. Kena ada adab lah. Berdoa begitu, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Doalah pada Tuhan kamu dalam keadaan tadarru', dalam keadaan merendah diri, dalam keadaan suara yang perlahan. Nabi ajar. Dalam satu hadis, sahabat berzikir dengan kuat dah lalu. Nabi panggil, mu sebut Tuhan ni Tuhan yang mendengar, bukan Tuhan yang pekak. Nabi kata, bukan Tuhan yang pekak. Kita nak berzikir, nak berdoa, biarlah dengan adab, dengan perlahan, dengan suara yang beradab, yang perlahan. Sama Allah ni macam-macam, ratik dengan rejaan kaki lah, dengan menari lah, dengan apalah. Zikir sebut nama Tuhan, betul lah. Buat berzikir tak jadi salah. Mu nak nari, nak mesti legak pun tak jadi salah. Tapi tak kena dengan cara macam pakai piuh di kaki, pakai kasut buah atas kepala. Tak haram, nak buah kasut atas kepala. Tak jadi salah. Coba kata bodoh. Nak pakai piuh di kaki, buah piuh dua-dua kaki. Apakah? Haram tak? Tak haram, tak dosa. Tapi bodoh. Tu dia, kena faham sikit. Bukan benda tu haram, dia tu tak boleh. Benda boleh, ada tempat dia. Kita kena faham. Kita makan nasi, sambal untuk cicah, bukan sambal untuk polong. Tu kena faham, kena faham. Ada cara. Jadi ibadat pun ada cara. Jadi Nabi ajar semua. Nabi ajar semayang, Nabi ajar zakat, Nabi ajar macam-macam. Zakat pun Nabi ajar. Dalam masalah zakat, ni heboh ada orang tanya masalah macam mana zakat boleh pindah tak? Kita kerja di Shah Alam, kita kerja di Kuala Lumpur, boleh tak kita nak bayar zakat kita ke kampung? Ulama-ulama khilaf dalam masalah ini. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan beberapa ulama dalam mazhab Hanbali mengatakan bahawa boleh pindah zakat. Kalau perlu pindah, pindah. Ada lebih afdal pindah. Ada ulama mengatakan tak boleh pindah zakat. Dia antara Imam Ahmad bin Hanbal ke tak boleh pindah zakat. Masing-masing ada dalil. Ada dalil. Mereka yang kata zakat tak boleh pindah, ambil dalil daripada hadis. Ada hadis ni. Iaitulah Mu'ad bin Jabal pergi ke Yaman. Nabi kata apa? Khudh min aghniyaihim wa min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Mungkin ambil zakat daripada orang kaya mereka dan bagi pada orang miskin mereka. Maknanya ambil daripada orang kaya di Yaman, bagi pada orang miskin di Yaman. Hadis ni mengikut pahaman mereka yang baca hadis ni tak boleh pindah. Tapi ada pula hadis yang menunjukkan Nabi SAW panggil orang berdiri jauh-jauh. Orang berdiri jauh-jauh, kambing lah apalah, bawa zakat berjauh, bawa ke Madinah. Dan Nabi bagi zakat kepada fuqara muhajirin dan ansar yang ada di Madinah. Hadis ni mengatakan boleh zakat jauh bagi tempat lain. Bahkan di sana ada kalangan ulama mengatakan sekiranya kita beri zakat ke kampung kita, kita kerja jauh, kerja di Singapura, kerja di Kuala Lumpur, hak pakai di kampung kita ni sepupu kita, hak pakai di kampung kita ni 5 pupu kita, 10 pupu kita. Orang Arab ada kira sampai 50 pupu. Kita orang Melayu ni dekat 2-3 pupu dah apa ingat dah. Di mana mereka yang ada silaturrahim. Ulama mengatakan kalau kita beri zakat di kampung kita boleh 2 fadilat. 1 fadilat zakat, 2 fadilat silaturrahim kepada anak beranak kita yang kita beri zakat, menandakan hubungan silaturrahim. Zakat 1, silaturrahim 1. Kalau kita beri zakat kampung lain, zakat saja je, tak ada silaturrahim. Dengan sebab itu kebanyakan ulama mengatakan kalau sekiranya zakat begitu rupanya ialah ada silaturrahim, buat balik ke kampung,
beri zakat dan hubungan silaturahim, maka ini lebih afdal. Ada ulama, banyak ulama yang mengatakan begitu. Ini semua diajar oleh Nabi SAW. Termasuklah puasa. Bila puasa, Quran mengatakan sehingga nyata benang putih, benang hitam. Al-khaytul abd min al-khaytil aswad. Quran mengatakan nyata benang putih, benang hitam. Ada sahabat tu bila nak buka bawa benang putih, benang hitam, saya duduk itar tengok. Jadi rohok susah. Lalu beritahu, Nabi kata bukan makna begitu. Makna benang putih, benang hitam ni daripada naik fajar sehingga jatuhnya matahari. Bila nyata fajar naik, matahari jatuh, itu adalah sempadan waktu berpuasa kita. Diajar oleh Nabi. Khudhu anni manasikakum. Ambil daripada aku cara-cara ibadat haji kamu. Cara-cara ibadat haji. Nabi ajar bagaimana cara beribadat haji. Bermula daripada ihram sehinggalah sampai kepada wukuf di Arafah. Sampai pada Muzdalifah, di Mina, bertawaf dan bersa'i. Semuanya diajar oleh Nabi SAW. Itu menunjukkan kita kena ikut sunnah Nabi. Termasuklah memerintah negara. Nabi ajar juga. Merintah negara berpolitik. Nabi berhijrah ke Madinah. Memerintah negara. Di Madinah ada orang Yahudi. Ada Najran, berhampiran Madinah, orang Kristian. Ada juga musyrikin yang tak masuk Islam lagi. Musyrikin ni ada Khuza'ah yang baik dengan anak-anak Nabi sejak turun-temurun, tak masuk Islam lagi. Ada yang berperang. Maka Nabi satukan orang Islam, Muhajirin dan Ansar. Ini kukuh orang Islam, Muhajirin dan Ansar yang berhijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, dan orang Madinah disatukan. Ini tonggak kepada kerajaan. Kemudian Nabi buat perjanjian dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ni pula ada dua kumpulan. Satu kumpulan orang Yahudi yang sanggup duduk di bawah kerajaan Islam, yang terima hukum Islam. Terima hukum qisas, terima hukum hudud, terima hukum Islam. Dia tak masuk Islam. Satu. Yang keduanya orang Yahudi yang tunduk di bawah perintah Islam. Dia tak terima hukum Islam. Ini tak dipaksa mereka. Orang musyrikin yang berdamai dengan orang Islam, ini kami terima. Dan di sana ada hadis masa Nabi nak pergi perang Badar. Bila nak pergi perang Badar, mari seorang pahlawan musyrikin. Pahlawan, dia ni kafir. Bila tengok dia mari nak tolong Nabi, suka masing-masing. Pergi kat Nabi, saya nak tolong. Nabi tanya, mu Islam tak? Dia kata, tak. Nabi kata, tak boleh. Balik. Aku tak mau terima. Lepas tu dia mari pula. Mari, Nabi tanya, mu Islam tak? Dia kata, tak. Nabi kata, tak boleh balik. Aku tak mau terima. Dia mari kali yang kedua, mu masuk Islam tak? Dia kata, masuk Islam. Mari, boleh ikut. Ini cerita perang Badar. Hadis ini menjadi dalil kepada mereka yang mengatakan dalam jihad kita tak boleh ambil pertolongan orang musyrikin, orang bukan Islam. Ini dalil dia. Bila Fathu Makkah, buka Mekah, bulan Ramadan berlaku buka Mekah. Badar Ramadan juga. Masa buka Mekah, Nabi mendapat maklumat Hawazin dan Saqif sedang berkumpul. Sedang berkumpul untuk menyerang Islam, menyerang Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ada seorang sahabat, nama dia tak ingat. Seorang sahabat beritahu Rasulullah, saya dapat maklumat bahawa Hawazin dan Saqif sedang berkumpul untuk menyerang. Sayyidina Umar kata pelawak, jangan percaya. Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar celapa. Lalu dia jawab Rasulullah, dia pernah kata Rasulullah pelawak itu. Hari itu dia tak masuk Islam, dia kata Rasulullah pelawak. Saya tak kata Rasulullah pelawak.
Menyebabkan Nabi lera dua orang baloh ni. Memang Sayyidina Umar masih dia kafir. Dia kafir dulu, lepas tu dia masuk Islam. Dia kalau dia kata saya pelawak, dia pernah kata Rasulullah pelawak. Pandai orang ni jawab. Kalau dia kata saya pelawak, pernah dulu Rasulullah dia kata pelawak juga ke Rasulullah. Rasulullah terimalah berita tu. Rasulullah panggil Hakim bin Hizam, seorang pemimpin musyrikin di Mekah. Nabi kata, aku nak senjatamu. Mu ada simpan senjata di rumah. Aku tahu mu ada simpan pedang, mu ada simpan lembing, mu ada simpan panah, mu ada simpan tombak. Buat di sini. Di mana Hakim bin Hizam ni seorang kaya yang menyimpan senjata. Dia simpan tempat rahsia, tak ada sebab dia tahu. Ini mukjizat Nabi. Kalau Nabi Isa AS boleh cerita kepada kawan-kawan dia kanak-kanak apa makanan yang mak buat di rumah. Mak susuk kat mana makanan tu. Maka Nabi kita menceritakan kepada Hakim bin Hizam, mu simpan senjata di rumah mak. Dia masih musyrik, masih kafir lagi. Dia tak boleh nak kata apa. Dia kata nak rapah ke nak pinjam? Dia tanya Nabi. Rapah ke pinjam? Nabi kata pinjam. Lalu Hakim bin Hizam bawa senjata. Beri ke Nabi. Dalam kisah ini Nabi mengambil bantuan dari orang musyrikin. Dalam perang Badar tadi Nabi tolak bantuan orang musyrikin. Dua-dua adalah hadis. Nak pakai hak mana ni? Nak pakai hak mana? Jadi ulama-ulama yang mengkaji usul fiqh, mengkaji ilmu Quran dan ilmu hadis, dia tengok hak yang pertama tu tahun berapa, hak yang kedua ni tahun berapa. Fathu Makkah kemudian daripada Badar menandakan bahawa hadis Fathu Makkah ni menasahkan perkara yang berlaku masa perang Badar. Dibolehkan kita mengambil bantuan orang musyrikin di dalam peperangan. Ulama mengambil hadis. Hadis ini menasahkan hadis yang dahulu daripadanya. Kalau kita lihat di sini bagaimana kebijaksanaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, tujuannya dakwah. Masa Badar orang Islam lemah. Orang Islam lemah masa Badar ni. Masa orang Islam lemah, orang kafir nak tolong, Nabi tolak masa orang Islam lemah. Masa di Mekah orang Islam kuat. Sudah 10,000 pada tentera Islam. Kuat. Masa di Mekah, Nabi ambil bantuan orang musyrikin. Bantuan dia ambil masa Islam kuat. Masa Islam lemah, tak terima bantuan. Apa makna di sini? Kita kena faham. Maknanya, tujuan kita berhubung dengan orang kafir untuk menyampaikan risalah Islam. Bukan nak minta tolong dia. Kita percaya pada pertolongan Allah Ta'ala. Apa yang Nabi buat ni ialah nak tunjuk ke orang kafir apa dia Islam. Bukan kerana harap kepada senjata dan bantuan dia, tidak. Ini kita kena faham. Begitulah dalam hubungan kita dengan orang kafir pada hari ini. Kita berhubung dengan orang kafir pada hari ini, tujuan nak tunjuk apa dia Islam, biar dia tengok. Bukan tujuan kalau dok sabit dia kalahlah kita. Itu tak kena. Itu tak kena. Ini sudah salah dari segi matlamat perjuangan Islam. Ini yang kita kena belajar daripada sunnah Nabi SAW. Jadi banyak perkara lah dalam semua perkara. Wa qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah ia, yakni Nabi SAW bercakap mengikut hawa nafsu. Malaikat apa yang dia cakap itu adalah wahyu yang diwahyikan kepadanya. Semua yang Nabi cakap adalah wahyu daripada Allah. Kalau tak wahyu pun Allah Ta'ala izin. Kalau sekiranya tak betul, turun ayat membetulkan. Membetulkan. Kadang-kadang Allah Ta'ala biarkan Nabi buat sesuatu, turun ayat membetulkan. Membetulkan Nabi untuk menjadi lebih pengajaran kepada Nabi dan sahabat-sahabat dia. Kadang-kadang bila Nabi buat sesuatu, ayat tak turun.
Kadang-kadang turun ayat Quran menerangkan terus perkara yang nak dinyatakan itu. Ini hukum-hukumnya. Jadi hadis Nabi ini adalah kawalan kepada agama Islam yang kita kena sedar. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu kasihkan Allah, ikutlah aku, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah mengasihi kamu dan Dia mengampunkan dosa-dosa kamu. Ayat ini menegaskan Allah Taala suruh kita kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Taala katakan, kalau mu kasih ke aku, mu kena ikut Nabi. Kalau mu lawan Nabi, aku marah. Itu maknanya. Jadi kasih pada Nabi adalah wajib. Di antara tanda kasih pada Nabi ialah ikut ajaran Nabi. Wa qala ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya adalah Rasulullah SAW itu ikutan yang terbaik bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Rasulullah adalah ikutan yang paling baik sekali. Kalau kita nak selamat di dunia, nak selamat di hari akhirat. Oleh kerana itulah, lepas Nabi mati, lepas Nabi wafat, tiap-tiap orang khalifah, dia nak buat apa-apa, tengok Quran dulu. Tengok apa Nabi buat daripada Quran itu. Kalau tak ada dalam Quran, dia kena fikir, pernah ada Nabi buat dalam perkara ni. Kalau tak ada, maka Khalifah Abu Bakar baik, Sayyidina Umar baik, Sayyidina Osman baik, Sayyidina Ali baik, bangun. Bangun tanya orang ramai. Adakah kalangan kamu yang ingat mana-mana ayat Quran yang berkait dengan masalah ini? Orang senyap. Tanya lagi, adakah kalangan kamu yang ingat ada hadis-hadis Rasulullah yang berkait dengan masalah ini? Orang senyap. Bila orang senyap, barulah mereka berijtihad. Tengok mana-mana ayat Quran yang umum, ikut dasar yang umum ini. Maka timbullah ijtihad dalam hukum syara. Menunjukkan bagaimana kuatnya sahabat-sahabat Nabi ikut Quran dan ikut hadis Nabi SAW. Bukan macam orang learning. Buat dulu baru tanya Quran hadis. Buat dulu, lepas tu cari ayat Quran supaya halal hak dia buat. Cari hadis Nabi supaya halal hak dia buat. Ini tak boleh. Allah Ta'ala wajibkan kita berpegang dengan Quran dan hadis. Fa in tanaza'tum fi syai'in disebut, ya ayyuhalladzina amanu. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan apabila kamu menghukum kalangan manusia, hukum kalangan manusia, hendaklah berlaku adil. Kena adil, tak boleh zalim. Allah Ta'ala menyuruh kamu dengan ajaran yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Dia Allah sangat mendengar lagi sangat melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah yang pertama Allah, iaitulah Quran. Taatilah Rasul, iaitulah hadis-hadis Nabi SAW. Dan ulil amri, pemimpin-pemimpin daripada kamu. Pemimpin ini ialah pemimpin yang ikut Quran dan ikut hadis. Yang pertama ulama. Ulama kamu yang memelihara Quran dan memelihara hadis. Kemudian pemerintah. Pemerintah yang ikut Quran dan ikut hadis. Ini maknanya. Maka jika sekiranya kamu berselengkah, kamu berbalah dalam sesuatu perkara, balik pada Quran, balik pada hadis. Itulah penyelesaian yang sebaik-baik kalau kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tuhan suruh jangan balah
balik pada Quran, balik pada hadis Nabi. Balik pada pemimpin yang tengok Quran dan tengok hadis Nabi. Kalau degil juga berlawan. Siapa perang macam hari ini? Tuhan sebut dalam Quran. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika sekiranya dua puak orang Islam berperang, berbalah berperang dua puak orang Islam, maka damaikan di antara keduanya, Tuhan kata. Damaikan di antara keduanya. Dan jika sekiranya salah satu daripada keduanya itu melampau, beritahu Quran kata gini, hadis kata gini, nyelawang juga, Tuhan kata faqaditul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangi yang melampau itu. Hak melampau ni lawan walaupun dia orang Islam, sehingga dia balik kepada Allah Ta'ala. Di sinilah Allah Ta'ala selamatkan kita dengan Islam. Wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sehinggalah mereka menghakimkan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam apa-apa perkara yang menjadi perbalahan di kalangan mereka. Kemudian engkau tidak ada dalam diri mereka perasaan ragu-ragu daripada apa yang telah engkau putuskan, dan mereka menyerah diri dengan sepenuh-penuhnya. Hadis ni, ayat Quran ini mewajibkan kita ikut keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada keputusan itu daripada ayat Quran ataupun daripada Nabi sendiri. Bila Nabi sudah buat keputusan, kena terima keputusan Nabi. Keputusan Nabi itu daripada Allah Ta'ala, daripada Tuhan. Kalau tidak, tak beriman. Kalau ragu pada keputusan Nabi, tak beriman. Tak boleh syok pada Nabi. Macam kita tak boleh syok pada Allah Ta'ala, ke Nabi pun tak boleh syok juga. Kena terima keputusan Nabi. Inilah sikap yang ambil oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, kecuali orang munafik. Orang munafik. Diriwayatkan dalam kisahnya, sebab turun ayat ni, ada ulama menceritakan berpunca daripada seorang munafik balah dengan seorang Yahudi. Balah dengan seorang Yahudi. Yahudi dia percaya Muhammad adalah Rasulullah. Kalau cara dekat Muhammad Rasulullah mesti betul. Orang munafik ni nak menang dia. Nak menang dia. Dia Islam tipu. Nak menang dia. Yahudi ajak cara depan Nabi. Cara depan Nabi, lalu Nabi memenangkan Yahudi. Yahudi tahu ni hak dia. Si munafik ni nak tipu. Lalu si munafik ni tak puas hati. Tak puas hati, pergi depan Abu Bakar. Beritahu dah jumpa Rasulullah. Rasulullah buat keputusan gini. Saya tak puas hati ni. Dia kata, saya nak bakar senyap. Rasulullah buat keputusan, terimalah. Pergi sama Sayyidina Umar. Beritahu Sayyidina Umar, saya balah dengan Yahudi ni. Lepas tu, cara-cara Rasulullah berpihak pada Yahudi, tak pihak pada saya. Sayyidina Umar kata, nanti lu. Masuklah rumah waktu pergi pedang. Dia bahang pada mana si munafik ini, Yahudi lari takut tak. Lari takut Yahudi ini. Orang tanya macam mana hukum? Sayyidina Umar siapa begitu? Hukumnya kerana dia ni murtad. Tak terima hukum Nabi adalah murtad. Itu maknanya. Menunjukkan bahawa hukuman Nabi adalah iman. Kita tak boleh tolak hukum Nabi. Dalam ayat yang lain, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak harus bagi seorang lelaki yang beriman dan seorang perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul membuat keputusan, lalu dia membuat keputusan yang lain,
Tak boleh sekali-kali. Kena terima keputusan Allah dan Rasul. Wa qala ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka jika sekiranya kamu bertelengkoh dalam sesuatu perkara, maka baliklah pada Allah dan Rasul. Sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, iaitulah balik pada Quran dan balik pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, man yuta'ir rasul faqad ata'a Allah. Sesiapa yang mentaati Rasul, maka dia mentaati Allah. Allah Ta'ala sebut sekali taat pada Rasul dengan taat pada dia sekali. Kalau melawan Rasul, lawan aku, Allah kata. Wa qala ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillah. Sesungguhnya engkau telah memberi petunjuk kepada jalan yang betul, iaitulah jalan Allah. Allah Ta'ala beri jaminan. Apa yang Nabi beritahu adalah Allah, perintah Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berwaspada, merasa takut oleh mereka yang menyalahi perintahnya, yakni menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa menimpa ke atas mereka oleh bencana dan mereka ditimpa oleh azab yang pedih pada hari akhirat. Ini amaran yang keras. Wa qala ta'ala, wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah wahai isteri-isteri Nabi, apa yang dibaca di rumah-rumah kamu daripada ayat-ayat Allah dan kebijaksanaan yang diajar oleh Nabi. Ayat ini memberi amaran kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan beri amaran kepada isteri-isteri Nabi. Macam-macam kisah dalam rumah tangga Nabi, Allah Ta'ala menegur termasuk isteri-isteri Nabi sendiri supaya menerima apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.